bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penabih bersama hadiah Syahudin yang mendengar ini Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita menyambung kembali dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ini, musi ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan muji Allah, dan mereka beriman kepadanya serta mohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Muslimin-muslimat ini mulia Allah sekalian, ini merupakan satu lanjutan daripada ayat yang lalu, masih lagi ada kaitan, iaitu Allah menggambarkan malaikat-malaikat yang kerjanya memikul arash. Allah memberitahu tentang keagungannya, kewajipan untuk beriman kepada ayat-ayat yang mengesakannya, mengimani adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu ayat yang dapat kita lihat, mesti ayat yang pertama dalam perbincangan kita pada waktu ini. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Dalam ayat ini saja telah membawakan kepada kita banyak informasi tentang keagungan Allah, kewajipan beriman kepadanya, beriman kepada ayatnya, mengesakannya, mengimani pertemuan dengan Allah. Kerana itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat keampunan ke akhirat kelak. Istighfar ni saudara yang mulia Allah sekalian, amalkanlah sekurang-kurangnya 70 kali seharian. Amalkan wirid dan zikir setiap kali lepas sembahyang. Saya nak mencadangkan kepada muslim-muslimat sekalian supaya menjadikan wirid ini pakaian harian kita, amalan yang kita lakukan setiap waktu. Bukan bila dah terdesak barulah kita bertanya kepada orang-orang yang ahli, apa cara untuk menanggalkan gangguan sihir kepada saya ni. Jadi antara tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan adalah malaikat memikul arash ni bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah SWT dan beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Ini juga mengajar kita satu adab dalam berdoa kepada Allah SWT. Dalam mohon munajat kita, hendaklah kita dahulukan dengan pujian pada Allah SWT. Tengok cara malaikat ni berdoa pada Allah. Yang pertama, digambarkan alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Nampak? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Allah dahulu. Wa yu'minuna bih,
beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, beristighfar padanya, pada diri sendiri ataupun untuk manusia yang lain. Kemudian baru datang Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Baru datang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teknik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Mereka meyakini, beriman keesaan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, serta orang malaikat-malaikat ini mohon keampunan untuk Allah Subhanahu wa, untuk orang-orang beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab adanya persamaan di antara mereka dengan orang beriman. Muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian. Malaikat ini berdoa untuk orang-orang beriman. Kita dalam rukun iman, salah satu daripadanya beriman kepada malaikat. Malaikat ni sebenarnya adalah jamak dari perkataan malak. Malakun, malak. Tapi dalam bahasa Arab akhirnya ada sedikit kesukaran untuk mengucapkan hamzah itu malak, maka jadilah malak. Malak tanpa menyebut perkataan hamzah. Orang Arab lebih senang menyebut perkataan malak, lama-lama hilanglah malak itu. Itu sebab bila datang plural dikembalikan hamzah balik semula, malaikah. Muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian. Dalam bahasa Arab ni mereka menggugurkan huruf hamzah, memberikan harakat fathah pada huruf lam yang sebelum itu baris sukun untuk mengelakkan beratnya perkataan hamzah. Hamzah ni kadang-kadang berat, sebut ras, berat, ras jadi ras. Ras, dia berkata ras. Ini ada kabilah Arab yang menuturkan seperti itu. Muslim-muslimat belajarlah bahasa Arab, ambil peluang untuk mendekati bahasa Arab. Jadi kalau kita bercakap bahasa Inggeris lebih proficiency daripada orang putih sendiri. Tapi bahasa ibadah kita yang dituturkan daripada kecil ni tidak diambil peduli sangat. Ambillah berat muslim-muslimat sekalian. Dia tanda orang beriman pada Allah, cinta pada bahasa Arab, cinta pada bahasa Al-Quran. Jadi akhirnya digunakan malak dan jamak malaikah, kembalikan hamzah balik semula. Muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian. Jadi menggugurkan hamzah pada kalimat asalnya yang ada hamzah banyak dilakukan oleh orang Arab seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bahawa malaikat ni disebut dalam rukun iman sebagai satu syarat untuk menyempurnakan iman tentang adanya malaikat, wujudnya malaikat dengan kerja-kerja yang Allah SWT telah tetapkan. Nama-nama malaikat ni kita semua sedia maklum. Antaranya yang pertama, nama-nama yang khusus saya sebut, contohnya iaitu malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling masyhur. Sampai Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Ini adalah, dan dulu kita ketika belajar surat Tahrim, "Wa in tadhahara alayhi fa innallaha huwa maula wa Jibril wa salihul mu'minin." Cerita tentang Nabi Muhammad SAW ada perselisihan dengan para isteri, maka Allah turunkan ayat, jika kamu berdua iaitu Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka semuanya Allah adalah pelindung Nabi. Begitu juga Jibril dan begitu juga orang-orang beriman yang baik. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian. Al-Imam Al-Bukhari dalam satu bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya meletakkan perkataan bab, permulaannya bab qauluhu man kana aduwwan li Jibril. Bab qauluhu man kana aduwwan li Jibril. Imam Bukhari ni suka menamakan bab-bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahih dengan sama ada imma daripada Quran wa imma min hadis. Jadi Imam Bukhari ni suka mengekalkan metod yang dikemukakan oleh Quran dan hadis dalam mengutarakan satu topik, maka dia letak tajuk itu. Lekas-lekas kita akan teringat apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian tentang nama Jibril ni, Imam Qurtubi ada jelaskan bahawa para ahli bahasa menjelaskan ada 10 cara bacaan tentang Jibril. Masya Allah, dalam bab ni pun mereka bincang. Perlu untuk kita tahu sedikit tentang malaikat, dunia malaikat ni muslim-muslimat sekalian. Malaikat ni merupakan makhluk Allah yang paling banyak Allah jadikan. Buktinya dalam hadis bahawa Nabi diberitahu oleh Jibril di Baitul Ma'mur, di tempat para malaikat tawaf di langit yang ketujuh itu, 70,000 malaikat masuk setiap hari. Bayangkan daripada mula-mula diciptakan mereka ni daripada nur yang digambarkan dalam hadis penciptaan malaikat ni pada hari Rabu. Maka bayangkan 70,000 memasuki Baitul Ma'mur, tidak keluar daripadanya, masih di kalangannya ada yang sedang sujud daripada mula-mula diciptakan dahulu. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Imam Qurtubi mengatakan bahawa ada 10 cara membaca tentang Jibril. Yang pertama, Jibril seperti yang disebut oleh penduduk Hijaz.
Ini yang disebut dalam Quran Karim kerana pendekatan Quran memilih bahasa Quraisy mengatasi bahasa-bahasa kabilah Arab yang lain. Yang kedua disebut Jabril. Jabril iaitu memfathahkan jim. Yang ketiga dibaca Jabrail. Bukan Jibrail, Jabrail. Jabrail. Jim ba ra hamzah yang ada rumah, kemudian diikuti ya, diikuti lam. Jabrail. Lagi dibaca Jabrail. Jabrail tanpa ada ya. Jim ba ra hamzah yang ada rumah, menempati rumah, kemudian lam. Jabrail. Terus yang tadi Jabrail ada mad di situ, ada ma'arif disukun, tapi di sini Jabrail. Lagi dibaca juga oleh para ulama dengan Jabrail. Hamzah lam di hujung tu ada tasydid padanya, Jabrail. Dan dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail. Lepas ra tu ada alif pula, jadi panjang, jadi mad. Jabrail. Dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail. Ya Allah, mengkaji betul Imam Qurtubi ni dari sudut bahasa. Memang kalau kita baca Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, kita akan lihat penekanan dalam dua aspek. Yang pertama bahasa, yang kedua sudut fiqh Maliki, kerana beliau ni mazhab Maliki. Lagi bacaan yang berikutnya kata Imam Qurtubi dibaca dengan Jabrail. Jabrail bitasil. Jabrail tak ada hamzah, ya di hujung, Jabrail. Dan dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail ini merupakan bacaan satu kabilah kata beliau kerana nun ditukar daripada lam, Jabrail. Dan ada juga baca dengan Jibril. Maknanya tak adalah Jibrail, muslim-muslimat sekalian. Bersalah tak betul sebut Jibrail. Bukan Jibrail, Jabrail. Tak ada Jibrail. Jadi muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan sebenarnya lebih daripada 10. Ada 13 pula cara bacaan Jibril itu sendiri. Lagi Jibril ni dia sebut dalam Quran Al-Karim dengan beberapa nama. Dipanggil dengan Ruh. Contohnya dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap pada Allah SWT sehari dan kadarnya 50,000 tahun. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Disebut juga Jibril ni dengan nama Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Allah gunakan perkataan itu. Juga disebut sebagai Ar-Ruhul Quds. Ar-Ruhul Qudus. Ini ada dalam surah Al-Baqarah, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Ruhul Qudus dimaksudkan merujuk kepada Jibril alaihi salam. Qudus ni maksudnya suci, seperti yang dijelaskan oleh para ulama Ibn Katsir dan lain-lain. Qudus, perkataan muqaddas, taqdis. Jibril juga pernah masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, contohnya dalam hadis riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW datangi Jibril di rumah. Jibril telah mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam untuk disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi telah menyampaikan kepada Aisyah. Aisyah bertanya, benar ke Jibril mengucapkan salam kepada saya, wahai Nabi? Nabi jawab, betul. Jibril mengucapkan salam kepadamu, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Baik muslim-muslimat ini boleh kat sekalian, menarik untuk kita faham benda ni. Dan Jibril ni kalau kita lihat dalam hadis yang lain, yang juga hadis sahih dalam Musnad Ahmad, dianggap sebagai sahih para ulama yang muhakkik, Nabi telah melihat Jibril ni rupanya yang sebenar mempunyai 600 sayap. Masya Allah, setiap sayap tu kalau dilihat pun dah mampu untuk menutup dunia dan juga sisi kandungnya. Allah besarnya, tak boleh terbayang. Dan bukan saja besar, cantik, indah, digambarkan dalam hadis seperti berjatuhan. Sayap itu diturunkan seperti berjatuhan mutiara yang berkilauan, permata yang berwarna-warni, hanya diketahui Allah SWT. Menarik untuk kita faham tentang dunia malaikat muslim-muslimat sekalian. Kita bukan melalui ayat ini setakat mentafsirkannya dari hadis sekali, penjelasan para ulama dalam ilmu akidah tentang para malaikat ni, dia untuk menambah keimanan kepada Allah SWT, walaupun kita tidak boleh melukiskannya. Apapun muslim-muslimat boleh merujuk kepada kitab yang namanya Menyelisih di bahasa Indonesia, Menyelisih Alam Malaikat. Menyelisih Alam Malaikat ni karya pustaka Imam Syafi'i. Boleh kita peroleh di kedai-kedai buku MPH contohnya, di kedai-kedai buku yang besar. Bacalah bahan yang berkaitan dengan akidah ni supaya tambah pengetahuan kita, tambah dekat dengan Allah SWT. InsyaAllah nanti akan datang kita akan uraikan sedikit lagi untuk kefahaman pada anak-anak, untuk kita ceritakan kepada mereka benda sifat akidah ini. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.